kebanyakannya yang sampai dekat Elia tu kebanyakan komen negatif. Elia terlalu terdedah dengan Western. Western style adalah gospel, R&B. So diorang memang akan ada energi dia di sana. So F8 Buzz. Elia Guntabit. Inilah orang pertama yang saya temu bual pada tempoh hari, dan kali ini pula hari orang yang terakhir pula pada minggu kedua ni kan. Tapi lah nak tanya terlebih dahulu. Minggu lepas keputusan keluar kan. Bottom 3 perasaan awak bila awak tahu bottom 4 bila awak tahu masa tu, apa perasaan awak? Sebab rata-rata mengatakan awak ni favourite. Semua orang meletakkan harapan yang tinggi kan, tapi tiba-tiba awak berada di kedudukan yang bawah. Okay, so waktu dapat keputusan itu memang bukan juga sedih, tetapi ingin buat lebih bagus after that, because memang Elia faham tekanan dan emosi untuk week 1 itu sangat-sangatlah tinggi. Sebab Elia faham, tapi sebenarnya ramai orang cakap ramai Elia high expectation dengan Elia, tapi bukan disebabkan itu, tetapi disebabkan banyak faktor. Contohnya tentang lagu, sebab Elia tahu lagu itu memang susah, dan Elia rasa memang waktu nyanyi itu Elia memang tahu yang Elia ada banyak slack lah, especially bila komen juri itu mengatakan bahawa pitching lah the problem. So actually disebabkan pitching the problem itulah bukan menempatkan Elia di tangga bottom 4 lah. Bila keputusan keluar, tiba-tiba ada dua pihak bertembung di media sosial yang menyokong awak. Ada juga yang mengatakan, tengok tu susah-susah nyanyi berat-berat lagu pun tapi duduk di bawah. So macam bila ada komen-komen seperti, yang pertama awak baca ke tidak? Nombor 2, kalau awak baca ataupun tak baca tapi awak tahu, apa perasaan awak bila itu terjadi, bila orang bergaduh sebab awak ni? Okay, actually to be honest, Elia tidak baca langsung. Tetapi banyak juga yang DM, ada some of my friend yang DM Elia, screenshot, komen, and ada yang call Elia. Orang tanya, Elia, okay kah? Saya nampak video kau di FYP, so saya direct call kau because sangat banyak yang kecam. Dorang sendiri cannot stand. So you okay? I said I'm okay, and I tahu sebab that time memang ramai yang DM Elia. Tetapi saya faham sokongan mereka itu, maybe dorang melihat Elia sangat-sangat tinggi, dan actually Elia tidak menyalahkan mereka, malah Elia sebenarnya bangga kerana mereka punya expectation dan sokongan itu sangat tinggi. Cuma bagi saya, nasihat saya kepada semua yang menyokong, it's okay for you to sokong Elia dengan harapan seperti itu. Tapi kadang-kadang saya takut juga bila mereka high expectation, mereka mengecewakan diri mereka sendiri. Dan Elia satu sahaja, Elia balik-balik cakap ketika masuk Bintang RTM ini, Elia mengatakan bahawa Elia tidak menjanjikan yang perfect, tetapi Elia hanya menjanjikan untuk buat yang terbaik. Which means Elia tahu di dalam pertandingan ini dia akan ada salah silap, dan di dalam pertandingan ini orang akan mencari kesilapan. Tetapi Elia cuba lari daripada kesilapan, tetapi kita sebagai manusia pun kita tidak akan boleh lari dari kesilapan. Contohnya seperti saya yang first week lah. Tapi terima kasih juga sebab support saya. Jadi maksudnya masa first week tu bila awak kata jangan letak expectation, awak dah berusaha yang sebaik-baik, tapi bila dah tahu keputusan tu, personally lah, masa tahu tu apa yang awak rasa? Saya rasa kalau cakap down pun ada down sedikit lah. Jujur ada down sedikit. Cuma that time Elia after that terus cari salah Elia lah di mana. Tetapi memang Elia sudah tahu pun sebab juri sendiri komen adalah daripada pitching. So of course pitching is the most paling tidak disukai ramai. So memang of course memang jatuhlah markah Elia. So that time Elia macam after that Elia kan kami diberi peluang untuk ke next stage, Elia buat yang terbaik. Contohnya macam this week lah, sangat puas hati. Awak tahu tak yang awak sebenarnya antara favourite kalau kat luar sana? Bila awak kata awak tak baca komen, kan? Awak tak baca bunyi-bunyi tu sebab kenapa awak tak baca komen tu? Nombor satu, adakah sebab tak nak mengganggu awak ke memang tak suka? Dan awak tahu tak sebenarnya memang ramai kata kat luar sana favourite, semua cakap menang, juara, belum apa lagi, belum buka mulut juara. Macam mana? Okay, actually Elia ada terbaca sedikit, tapi memang kebanyakannya yang sampai dekat Elia tu kebanyakan komen negatif. Dan Elia boleh sahaja tekan komen, tapi kenapa Elia tidak mau tengok komen? Sebab sekarang masa pertandingan dan Elia juga manusia, dan Elia cuba untuk mengelakkan emosi Elia disakiti. Sebab Elia ada juga suruh my mom dan juga kawan-kawan untuk tolong Elia screenshot di mana komen-komen yang boleh menegur Elia. Membina. So, can you help me to screenshot beberapa komen yang I can take? Tapi any negative komen jangan screenshot. Bukan sebab Elia tidak boleh terima, tapi Elia tahu yang komen itu sangat-sangat menembak menusuk hati. Jadi Elia macam tidak mau mengganggu, dan
all I can say, I know the comment sangat-sangat buruk. So Elia cuba untuk memperbaikan persembahan Elia untuk week 2 ni lah, which is sekarang ni. Nampak kuat tapi dalam hati tetap ada taman Ya, tetap ada taman sebab orang cakap beginilah lumrah jika kita mau ke industri hiburan. Okay, saya tahu awak belum tahu lagi sebab RTM akan keluarkan keputusan esok. Tapi sebenarnya okey lah untuk interview ni sebab saya dah tahu dulu awal. Kedudukan awak minggu ni memang naik lah. Awak berada di tempat keempat. Sebenarnya markah awak dengan Feka sama, tempat ketiga. So 3-4 sebenarnya sama markah. So sebenarnya kalau sepatutnya kira berkongsi tempat ketiga lah tu. So naik. So apa yang awak buat sehingga apa yang awak buat lebih sikit? Soalannya berdasarkan minggu lepas kan turun jatuh teruk. Minggu ni boleh buat comeback, berada di kiranya top 4, top 3. Dan dah tahu ni apa perasaan awak berbaloi tak apa yang awak buat minggu tu? Ada buat benda special ke minggu ni? Yes, sangat ada sebab Elia nampak komen. That's why saya screenshot komen. And ada yang DM Elia. Elia baca atau DM Elia. Mereka kata, Elia please, kami sangat-sangat minat Elia. Kalau boleh, tolonglah just relax atas pentas, jangan stress. Baru minggu kedua, baru minggu pertama Elia I nampak, so I decide bila nyanyi tu Elia practice on in front of cermin untuk macam mana nak nyanyi tapi nampak tenang. So Elia buat. And then kedua adalah dari segi pitching. Elia mempersiapkan diri Elia dari segi pitching. Elia tekan piano, belajar mendengar, fokus dengan pendengaran. Because everyone say pitching. Muka you nampak stress. Tapi jujur I nampak stress is because I fokus banyak benda. Dan first week itu adalah week yang sangat stress sebab dia adalah week di mana orang ingin mengenali anda. But this time disebabkan Elia sudah biasa dan tahu netizen macam mana, judges pun sudah tahu macam mana apa yang diinginkan, so Elia lebih prepare lah for the next performance. Naik perlahan-lahan tak apa, yang penting naik. Betul. Tapi sangat-sangat jauh tu daripada bawah bottom 4 sehingga ke tempat keempat, jauh. So ya. Naik kan. Tapi yang mengejutkan minggu ni pada ramai-ramai peserta dan juga sebenarnya penonton juga kami yang menonton tadi, tempat pertama tu dia menangi sebenarnya untuk minggu ni oleh seorang yang paling muda sekali. Dia mengalahkan senior-senior dia lah yang lebih banyak pengalaman. Contohnya macam awak sendirilah. So bila dah awak tengok pada minggu kedua, pertama tak ada penyingkiran kerana nak beri peluang. Jadi maknanya minggu depan ada peluang untuk menyingkirkan 2 orang pula tu. So maknanya tekanan tu sepatutnya lebih tinggi sebab tak pasti lagi kedudukan macam mana. Dan bila awak melihat yang muda pun boleh memberi cabaran pada awak. So apa perasaan awak sekarang ni macam it's business time, serius dah ni. So apa rasa awak? Ada tekanan tak dekat situ untuk memastikan bahawasanya awak tak ketinggalan? Okay, sebenarnya bagi Elia untuk tahu perkara ini, boleh cakap nama dia kan? Boleh. Dania kan paling muda tu, Dania. Actually saya tidak ada rasa macam tertekan. Of course rasa macam oh my god dia muda daripada saya. Tetapi sebenarnya dia memberi inspirasi. Kalau yang muda pun boleh buat macam ni, why not me? So Elia sentiasa pikiran positif. Sebab memang Dania pun, saya jujur, Dania adalah seorang yang sangat-sangat hebat. I'm telling you, dia nampak 15 tahun. But kalau kamu tengok pun, saya umur 22 tahun, dia 15 tahun. Boleh buat macam tu, why not me? Macam tu lah. So, I can say, bila nampak keputusan tu, I macam, hey kalau dia muda boleh buat, why not me? Macam tu. Itulah perasaan saya sekarang. Jadi maknanya memang awak bukan menyimpan kuku kata minggu pertama awak itu tak ada. Memang sebenarnya bukan rezeki awak ketika itu, kesilapan bukan menyimpan kuku. Kalau boleh minggu-minggu nak menang. Tidaklah macam tu sebab kita tahu juga pressure dia and juga ikut setiap pemilihan lagu. Tapi kalau saya pun Elia tidak ada rasa macam okay, contoh kalau orang tu di tangga teratas, Elia tidak rasa macam berhasad macam something negatif. Sebab memang Elia sudah set dalam minda, dalam pertandingan dia memang akan ada macam tu. Tapi yang Elia mau adalah Elia maukan menaik dan konsistensi. Itu yang paling susah sebab sekarang Elia dah buktikan bahawa Elia daripada bawah dan Elia sekarang tengah meningkatnya. Cuma tidak tahu untuk next week ini macam mana lah. Next week lagu rock kan. Lagu rock lelaki pula tu. So terkejutkan. So jadi bila lagu rock lelaki selalunya pressure. Bila orang dah kata awak selalu stres, bukan stres, awak selalu menyanyi macam terlampau stres tu kan, terlampau overdo. Adakah awak ambil take note apa yang mereka katakan tu, awak nampak betul ke awak overdo ataupun itu memang cara awak ke macam mana? Adakah ada perubahan nanti? Sebab lagu rock biasanya memang overdo. Yes, memang. Okay, so actually sesiapa yang memahami sifat Elia, sometimes kadang-kadang bila kita nyanyi kita akan ikut emosi. Elia bila nyanyi Elia akan
ikut emosi. Dan memang itulah cara Elia, sebab Elia terlalu terdedah dengan Western style adalah gospel, R&B. So diorang memang akan ada energi dia di sana. So maybe certain orang akan terima cara Elia, certain orang akan rasa benda tu overdo kerana maybe daripada ekspresi muka Elia macam garang kan. Tapi bila kita buat itu, okay, contoh kita ambil, bila kita buat benda tu di negara lain, dia akan jadi different. Orang lagi suka. Tetapi mungkin di Malaysia penerimaan mereka berbeza. Dan sebenarnya mungkin antara salah satunya juga kenapa mereka nampak overdo, mungkin Elia terlalu nervous sehingga Elia cover benda tu dengan membuat sesuatu yang pelik. Yang terlebih-lebih lah. So ya, itu explanation daripada Elia lah. Okay, last sekali kita keluar sikit je sebab saya ada baca komen dekat FYP, dekat TikTok dan juga dekat Instagram lah. Ada pula sekarang ni yang membanding-bandingkan awak dengan Elika Paujin. Tiba-tiba keluar pula video lama awak menyanyi berdua, semua keluar kan. So saya tahu awak baik je dengan dia, tak ada masalah. Orang luar je yang sibuk kan. So apa komen awak bila orang nak membanding-bandingkan awak berdua sebenarnya? Kalau positif tak apa ni. Ni kadang-kadang yang membandingkan ni negatif sikit lah. Yang kata dia lagi bagus. Ni macam ni lah nyanyi betul. Macam ni lah nyanyi. Okay, actually memang sudah lama. Actually macam ni lah. Bagi saya tidak rasa saya dengan Elika okey sahaja. Dan sebenarnya Elika adalah senior yang saya selalu pandang tinggi. Like I said, saya minat dengan orang yang mempunyai suara yang tinggi. Okay, sebelum tu, kawan ke ataupun kenalan biasa? I can say kawan. Kawan lah. Sebab kami pun kira macam selalu berjumpa ketika show. Kami juga satu college. Satu college juga di Sabah. So I can say ni lah, kami kawan kira kawan industri lah, kawan menyanyi. So saya tidak rasa itu adalah salah satu Awak tak ada masalah lah dengan tak, tiada, memang tiada. Cuma maybe biasalah netizen kan, dorang sentiasa akan ada dia punya, orang bilang perbandingan. Macam kita lah, bila kita nampak artis luar pun, contohlah di atas tu ada Mariah Carey, lepas tu atas tu tiba-tiba ada Christina Aguilera. Of course orang akan bandingkan kan. Tapi I'm not saying I am them. Cuma orang akan sentiasa memperbandingkan penyanyi mana yang mereka suka. So bagi Elia, tapi bagi Elia, okay, Elika dengar sini, I have no problem with you. Tetapi saya sangat sanjung Elika dan memberi inspirasi sama saya lah. Saya kata kalau awak tak menang kali ni, malulah awak dengan Elika. Tiada soal macam tu. Menang kalah adalah rezeki dan adat pertandingan. Macam tu lah yang kita nak. Serius, saya cakap ni memang jujur daripada hati. Because Elia memang sudah prepare benda ni. Memang sudah waktu mula-mula masuk top 30 pun Elia memang sudah terima. Apa-apa jadi, asalkan Elia buat persembahan terbaik. Dan kalaupun contoh Elia tersingkir, Elia berpuas hati dengan persembahan yang Elia buat. Tak baik tak korang, jangan banding-bandingkan ya. Masing-masing ada bakat sendiri-sendiri. Betul tak? Betul kan? Okey. Terima kasih banyak Elia. Pukul berapa dah ni? Dekat lewat malam kan? Actually thank you to F8 Buzz sebab sudi interview saya. Sebab kenapa? Kalau bukan disebabkan kamu, saya tidak akan dinotis. Ya betul, sebab F8 Buzz juga yang menaikkan nama-nama penyanyi. So thank you F8 Buzz kerana sudi meluangkan masa untuk interview saya. Gulab minggu depan tau. Saya tak sabar nak dengar lagu tu. Nanti korang nak tahu, korang tengok sendiri. InsyaAllah datang minggu rock katanya kan. Minggu mesti datang. Okay, mesti datang kan. I nak tengok you. Yes. Kita nak nyanyi atas pentas I. Jangan. Thank you. Okay, thank you. Bye.